Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini tuan-tuan, puan-puan sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan kitab At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah, teknik faham dan juga hadam kata dasar Al-Quran. Walaupun sebahagian bab kita telah berada pada pusingan yang kedua, yang masih berbaki adalah dalam bab Qamus Al-Quran. Qamus Al-Quran ni banyak. Itu baru kita ambil yang 4 bar, yang 4 kotak merah yang sering dan banyak kali digunakan di dalam Al-Quran. Itu tak masuk lagi yang 2 bar, tak masuk lagi yang 1 bar. Yang paling banyak di dalam buku ini adalah mengenai Qamus Al-Quran. Dan disentuh juga teknik-teknik terpilih yang kita telah habis 2 pusingan. Dan sekarang ini kita masuk pada latihan menggunakan buku ini. Sesiapa yang tak mendapatkan lagi buku, maka boleh mendapatkan dengan segera. Kemudian mengenai dengan perkataan seerti, perkataan sebutan bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab, semuanya kita dah habis, selesai. Dan sekarang ni kita lebih kepada tadabbur, apakah fungsi, contohnya kita bincang ke sebelum ni huruf ataf, kerana apa diletakkan wa, fa dan sebagainya. Kita lebih kepada tadabbur kerana ilmu asas dalam bahasa Arab adalah ilmu nahwu dan juga saraf, grammar. Bila kita dah tahu bagaimana kita nak aplikasikan dalam penggunaan Quran, sebab apa Quran menggunakan sekian, tak menggunakan sekian, kita akan jawab jawapan soalan berikut. Sekarang ni Alhamdulillah diberi kesempatan, diberi kelapangan, kita telah berada pada siri yang ke-54. Tuan-tuan yang masih lagi belum mendapatkan buku ini, boleh dapatkan bersama dengan kami. Kontak nombor terpapar di hadapan tuan-tuan. Dan juga kalau terlepas siri ini, tuan-tuan boleh layari page Facebook kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Dan juga kalau tak ada Facebook, boleh juga layari YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Tuan-tuan type di situ, maka tuan-tuan akan lihat semua siri kami ada. Tak terbatas kepada bahasa Arab Al-Quran. Bahkan di sana juga ada disentuh beberapa bab. Banyaklah bab kita sentuh mengenai dengan ilmu nahwu dan juga saraf, terutama pada musim PKPB yang lalu, pada bulan 5-6 yang lalu. Jadi banyak yang kita episod mengenai ilmu nahwu dan juga saraf, tuan-tuan boleh rujuk isim tafdilnya, isim ta'ajub dan sebagainya. Dan kita juga menyalurkan di dalam page kami ini juga, tuan-tuan boleh cari, dan juga YouTube tuan-tuan boleh cari mengenai dengan rukun-rukun solat dalam mazhab Syafi'i, bermula daripada niat takbiratul ihram berakhir sampai salam. Ada beberapa episod dan akan disambung lagi insya-Allah selepas daripada PKP ini. Tanpa melengah masa, saya sebagai moderator sudah selayaknya bagi saya untuk menyatakan pembahagian yang sepatutnya di dalam buku ini. Kita akan bahagi kepada 3. Yang pertama adalah pembahagian Qamus Al-Quran. Yang kedua, kaedah ataupun latihan kaedah terpilih. Yang ketiga adalah tadabbur, bagaimana kita masih lagi dalam bab huruf ataf. Tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis kepada Ustaz Angga. Dia akan memberi pencerahan mengenai dengan Qamus Al-Quran. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah berada pada siri yang ke-54. Seperti biasa, saya mengambil bahagian Qamus Kata Dasar Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini kita masih berada pada huruf nun. InsyaAllah kita habiskan huruf nun pada hari ini, yang mana tuan-puan yang mempunyai buku warna hijau ni, buku Dr. Wan Rosliwan Ahmad ini, boleh buka pada muka surat ke 196. Boleh tuan-puan buka ya, 196. Kita berada pada penghujung huruf nun, yang mana insyaAllah huruf nun akan kita habiskan. Setelah itu kita akan senaraikan atau kita akan tengok harfiah surah Yasin. InsyaAllah kita pada pagi hari ini berada pada ayat Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Baik tuan-puan, tanpa melengahkan masa, langsung saja kita tengok muka surat ke 196. 196 kita berada pada huruf nun, ha dan ya. Tiga huruf ni, huruf nun, ha dan ya. Dari huruf nun, ha dan ya ini, boleh tuan-puan tengok nanti ya, nun, ha dan ya ada fiilnya naha yanha. Naha yanha, belakangnya ada huruf ilat. Karena memang nun, ha dan ya belakangnya adalah huruf ilat. Apa huruf ilatnya? Huruf ya. Huruf ya ini berubah dia menjadi huruf alif maksurah namanya. Alif ya ini, ya yang tak ada titik ni huruf alif ni. Naha yanha. Apa maknanya? Melarang. Ya, melarang. Lepas tu ada intaha. Intaha. Intaha ini isim ke fi'il? Ini adalah fi'il. Kalau kita tengok muka surat 14, wazan apa yang sesuai, timbangan apa yang sesuai dengan intaha, maka dia sesuai dengan ifta'ala. Ada huruf alif, ada baris kasrah, ifta'ala, intaha, sesuai ya. Ifta'ala yafta'ilu, intaha yantahi. Apa maknanya? Berhenti. Lepas tu ada tanaha. Tanaha ini fi'il juga. Tanaha dia ikut wazan tafa'ala. Tanaha, tafa'ala ya tafa'alu. Tanaha ya tanaha. Lepas tu kata terakhir kita adalah nuha. Nuha ni adalah isim ya, nuha, akal atau kecerdikan, nuha. Dalam Al-Quran kita akan banyak jumpai tuan-puan ya, dengan huruf nun, ha dan ya. Misalnya pada surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at juzuk 30 ayat ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menggunakan kata-kata wa naha. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan naha, wa nahan nafsa, menahan diri, 'anil hawa, daripada keinginan hawa nafsunya. Itu tuan-puan ya, dia menggunakan fi'il madi. Fi'il madi naha. Okey, melarang diri atau menahan diri. Lepas tu boleh tuan-puan tengok juga pada surah An-Najm. Surah An-Najm, ayat ke-42. Ini dia menggunakan kata-kata intaha, tetapi dia bukan menggunakan kata intaha, dia sirat lain, dia menggunakan isim ya, isim muntaha.
wa anna ila rabbika muntaha wa anna ila rabbikal muntaha. Itu dia. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi muntaha ini maknanya tempat kesudahan ya. Maknanya ini adalah kesudahan masa. Dia menggunakan isim muntaha. Lepas tu pada surah Al-Alaq, Al-Alaq ayat ke-9, dia menggunakan fi'il mudhari' yanha. Ara'aital ladzi yanha. Itu tuan-puan. Jadi dari huruf nun, ha dan ya ini banyak akan kita jumpai dalam Al-Quran, yang mana makna amnya, makna keseluruhannya lebih banyak dia menggunakan kata-kata yanha atau naha. Yanha ini maknanya melarang, ya, melarang kemungkaran, melarang nahi mungkar. Dia menggunakan kata-kata yanha, naha, yanha. Oke tuan-puan, kita teruskan di bawahnya huruf nun, waw dan ra. 3 huruf ini, huruf nun, waw dan ra. Ada kata-katanya nurun, nurun, nur. Ini dah biasa dah menjadi bahasa Melayu kita juga mungkin. Nur, nur itu adalah cahaya, ya. Lepas tu ada kata-kata munirun, munirun. Munir ini dia menggunakan isim fa'il, ya, munirun yang memberi cahaya. Lepas tu ada kata-kata narun. Ini isim semua, tak ada fi'il. Narun, apa makna narun? Api, ya, api. Tetapi di dalam Al-Quran juga banyak nar ini dimaknakan dengan neraka, api neraka. Lepas tu ada kata-kata tanurun. Tanurun, dia memaknakan dapur bakar roti. Ini semua kata ini tuan-puan ada dalam Al-Quran, ya. Boleh kita cek misalnya menggunakan kata-kata nur, kita boleh dapati pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke-17. Boleh tuan-puan tengok Al-Baqarah ayat ke-17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Ini menggunakan kata-kata nara satu. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Dengan menggunakan kata-kata nur. Yang satu menggunakan kata-kata nar, yang pertama. Lepas tu yang kedua dia menggunakan kata-kata nur. Okey, boleh tuan-puan, ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Istauqada nara. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka. Zahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya mereka. Lepas tu tuan-puan, boleh juga pada surah Al-Furqan ayat ke-61. Surah Al-Furqan ayat ke-61, tuan-puan akan jumpai dengan menggunakan kata-kata munirun, ya, munir. Boleh tuan-puan buka Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dia menggunakan kata-kata munir. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang, banyak-banyak bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Munira. Munira ini maknanya yang memberikan cahaya. Boleh tuan-puan insya-Allah, ya. Lepas tu pada surah Hud ayat 40, dia menggunakan kata-kata tanur, dapur tadi. Dia menggunakan kata-kata tanur. Ada. Walaupun kita tengok terjemahan dia pelik sikit, tanur ini dapur bakar roti. Ada tak dalam Al-Quran? Ada. Karena ini memang kamus spesial kata dasar Al-Quran. Pada surah Hud ayat 40. Hatta iza jaa amruna wa farat tanur. Dia menggunakan kata-kata tanur. Boleh tuan-puan, ya, insya-Allah. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancar air. Dia menggunakan kata-kata dapur tadi. Ada dalam Al-Quran ternyata pada surah Hud ayat ke-40.
Baik tuan-puan, yang terakhir daripada saya pada pagi hari ini, 3 huruf kita adalah nun, waw dan sin. Huruf nun, waw dan sin. Satu kata saja yang perlu kita hafaz dari huruf ni adalah nasun. Nasun. Mana nasun? Manusia. Ini banyak, annas ini banyak kita akan jumpai dalam Al-Quran. Banyak menggunakan kata-kata nas. Misalnya ada spesialnya surah An-Nas. Ini selalu 3 qul. Salah satunya qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, ilahin nas. Dia menggunakan kata-kata nas semua. Ya ayyuhan nas, wahai semua sekalian manusia, wahai manusia. Jadi menggunakan kata-kata an-nas, manusia. Boleh tuan-puan ya, satu kata saja. Jadi dari saya pada pagi hari ini untuk kamus kata dasar Al-Quran itu dulu. Ada huruf nun, ha dan ya. Ada huruf nun, waw dan ra. Ada huruf nun, waw dan sin. Sekarang kita masuk pada harfiah surah Yasin. Yang mana sekarang kita berada pada ayat alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Okey. Boleh tuan-puan ya. Sekarang kita mulakan dengan kata-kata alam. Alam ini dia tak ada kata dasar. Walaupun dia 3, nampak dia 3 kan? Alam. Sebenarnya dia bukan 3 huruf. Sebenarnya dia cuma 1 plus 2 huruf. Alam ini dia gabungan tuan-puan. Hamzah plus lam. Hamzah dalam bahasa Arab kalau satu hamzah saja dia bermakna dia huruf istifham. Bertanya, apakah? Lam tidak, makna tidak. Maknanya kalau digabungkan alam, apakah tidak atau tidakkah? Itu tuan-puan ya, boleh ya? Insya-Allah. Alam ini maknanya tidakkah? Ya, tidakkah? Okey. Yarau kam. Yarau. Yarau. Kita tengok. Yarau. Okey. Kam. Okey. Yarau kam. Kam ini juga dia huruf yang tak mempunyai, yang tak termasuk kata yang tak punya kata dasar. Kam. Kam juga huruf istifham. Berapa? Ya, kam bermakna berapa. Okey. Yarau. Sekarang kita berada pada yarau. Jadi tuan-puan, kalau kita tengok-tengok yarau ini, dia ada, kalau ditulis ini ada 1, 2, 3, 4 huruf. Ada huruf ya, huruf ra, huruf waw, huruf alif belakang. Ni dia. Sebenarnya dia apa ni Ustaz? Apakah dia isim atau fi'il? Itu dia. Jadi kalau kita tengok kata dia tuan-puan, yarau ya. Yarau ini sebenarnya dia adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu dia adalah fi'il mudhari'? Dia ada huruf ya di depan. Huruf mudhara'ah ya di depan. Kalau fi'il mudhari' bermakna dia ikut wazan yaf'alu. Yaf'alu. Ya, boleh tuan-tuan ya? Yaf'alu. Okey. Yaf'alu. Jadi kalau kita tengok kan yaf'alu ini, yarau. Macam mana dia boleh menjadi yarau? Okey. Kalau kita keluarkan, kalau ada waw dan alif di belakang ini, ada waw dan alif belakang ini, sebenarnya dia adalah fi'il mudhari' yang jazam. Ini yarau ini. Okey. Yarau ini dia adalah fi'il mudhari' yang jazam. Asalnya adalah ada waw dan nun di belakang. Okey, yarau. Ada waw dan nun di belakang. Tetapi dia dihapuskan nun dia. Kenapa dia dihapuskan nun dia? Disebabkan dia ada lam di sini.
Lam ini setelah lam dia di sini jazam. Jazam dia dengan buang nun. Ada di i'rab, di pembahasan kata dasar Al-Quran ini, kaidah terpilih ini boleh tuan-puan buka nanti bagian i'rab dia. Oke. Asalnya dia asalnya ada nun di sini. Ya. Asalnya ada nun di sini. Kalau ada nun bermakna dia ikut wazan yaf'aluna. Yaf'aluna. Tetapi disebabkan dia dihapuskan nun dia, maka dia menjadi yarau saja. Itulah dia asalnya yarau itu, teman-teman. Boleh ya? Bermakna dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada ya di depan, huruf tambahan, maka ya ini adalah huruf tambahan dia. Maka kita hapuskan ya. Kalau kita hapuskan ya, tinggallah huruf ra. Oke, huruf waw, huruf alif. Huruf waw dan huruf alif. Ini dia. Sekarang apakah waw ini adalah huruf asli dia? Alif ini adalah huruf asli dia. Kalau kita tengok di ra, tak akan pernah kita jumpai ra, waw dan alif di belakang. Alif ini bukan huruf asli. Ya, alif ini bukan huruf asli. Kalau kita ubah ke huruf asli dia, huruf alif ini dia adalah huruf aslinya adalah huruf ya. Kalau tak huruf ya, dia adalah huruf kalau tak huruf ya, dia adalah huruf waw. Kita coba huruf ya. Oke. Dan kita tengok apakah waw ini adalah huruf asli dia. Kita tengok tuan-puan, ra wa ya. Apakah ra wa ya ini fi'il mudhari' ini adalah huruf yaro ini? Kalau kita tengok apakah ra wa ya ini adalah yaro? Kita tengok dulu. Kalau tak bermakna kita ada salah nanti. Akan kita ubah nanti huruf tengahnya. Ra, waw dan ya. Okey. Ra, waw dan ya. Nih. Tuan-puan, kalau kita tengok huruf waw dan ya. Ra, waw dan ya. Nih. Boleh tuan-puan tengok ya. Ra, waw dan ya. Muka surat ke 115. Tak ada di sini ra, waw dan ya. Bermaknanya huruf tengahnya bukan huruf waw. Huruf tengahnya bukan huruf waw. Cuba kita tengok, kita ubah ke waw ke hamzah. Ya. Ini dia. Okey, kita tengok ra'a. Ra, hamzah dan ya. Ini dia. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke 109. Ini dia. Huruf ra, hamzah dan ya. Maka kita tengok ra'a ya ra. Ini dia. Ini adalah fi'il mudhari' kita yang kita cari. Ra'a ya ra. Apa maknanya? Lihat, berpendapat, mimpi. Itu dia. Ada waw di belakang, waw dan nun. Aslinya kan ya rauna, ya kan? Ada huruf waw dan nun. Bermakna yang melihat itu adalah orang banyak, ramai. Okey. Alam yarau, tidakkah kamu semua melihat? Okey, kamu semua melihat atau mengetahui. Kam, berapa? Ahlakna. Laka. Ahlaka plus na. Maka ahlaka plus na ini dia berubah menjadi ahlakna. Ya tuan-puan ya. Ahlaka dia adalah 4 huruf. Ada huruf ini dia. Huruf hamzah, huruf ha, huruf lam, huruf kaf. Kita nak mencari 3 huruf dasar, nak mencari makna ini. Ahlaka. Kalau kita tengokkan ahlaka ini,
dia semua baris atas kan. Cuma satu saja yang baris sukun. Maknanya apa tuan-puan? Maknanya kalau tuan-puan jumpa empat kata, yang ketiga dari empat itu baris atas semua dan satunya huruf sukun, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi tuan-puan. Kalau kita ikutkan ke wazan, sesuai dengan wazan af'ala. Boleh tuan-puan buka muka surat 14. Af'ala. Muka surat 14 ya, semua wazan ada di situ. Af'ala. Ahlaka af'ala, sesuai. Setelah hamzah di sini huruf fa dia sukun. Setelah hamzah di sini huruf ha yang sukun. Sesuai. Af'ala ahlaka. Maka kalau kita tengok af'ala ini, wazan af'ala huruf tambahan dia adalah huruf hamzah di depan. Ini dia. Kita buang huruf hamzahnya, maka tinggal huruf aslinya huruf ha, huruf lam, huruf kaf. Ya. Boleh tuan-puan tengok huruf ha, lam dan kaf. Kita tengok muka surat ke 206. Ini dia. 206 huruf ha, la, ka. Ini dia ada kata-kata ahlaka tuan-puan. Apa makna ahlaka? Membinasakan. Membinasakan. Ahlakna, kami binasakan. Dari mana datang kami, Ustaz? Ada na di belakang. Okey. Binasakan. Okey. Qablahum. Qablahum. Qablahum ini dia gabungan daripada kata-kata qabla plus hum. Maka menjadi qablahum. Hum ini domir. Domir bermakna mereka. Ya, mereka. Qabla. Ini dah 3 huruf tuan-puan. Ada huruf qaf, huruf ba, huruf lam. Kita terus cari saja. Karena dah 3 huruf, tak perlu kita pening-pening. Huruf qaf, ba dan lam. Boleh tuan-puan buka muka surat 166. Ni 166. Huruf qaf, huruf ba, huruf lam. Apa makna qaf qabla? Dia sukun, Ustaz. Tengah-tengahnya ba sukun. Kita cari yang ba sukun. Ni dia. Ada tak kata-kata itu dia? Ada kata-kata qabla di situ. Apa makna kata-kata qabla? Ni tuan-puan boleh tengok ya. Qabla, sebelum. Okey, qabla ini maknanya sebelum. Qablahum, sebelum mereka. Senang saja. Ya. Qablahum, sebelum mereka. Okey. Minal qurun. Minal qurun. Al-qurun, min daripada. Daripada, bukan daripada tempat. Ini bukan maknanya daripada tempat, maknanya daripada orang. Ya. Dari qurun. Kita nak cari qurun. Qurun. Tertinggal waw. Okey. Qurun. Corona. Bukan corona tuan-tuan. Qurun. Ini kita ada kata-kata qurun. Apa maknanya qurun ni, Ustaz? Kita ada 4 huruf, Ustaz. Yang kita nak cari adalah 3 saja. Daripada 4 ini jangan salah pilih. Salah pilih huruf asli, salah pilih makna. Maknanya akan berubah. Kalau kita tengok qurun, ya tuan-puan ya. Kalau ada waw dan nun, ada 4 huruf. Ada 4 huruf, ada waw dan nun. Ada waw dan nun, maka dari 4 huruf ini biasanya huruf tambahannya adalah huruf waw. Adalah huruf waw. Kalau ada 4 huruf, di tengah-tengah ada huruf waw, maka huruf waw yang sukun itu adalah huruf tambahan. Banyak dalam bahasa Arab yang menggunakan wazan-wazan macam itu tuan-puan. Misalnya kasur, kafur. Apa lagi, Ustaz? Yang menggunakan wazan-wazan macam ni. Banyak. Kasur, kafuro. Misalnya kafuro, kafur. Dia juga 4 huruf. Ya, 1, 2, 3, 4 huruf. Kaf, huruf fa, huruf waw, huruf ra. Kita tengok waw dia sukun.
Banyak dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab yang 4 huruf, kalau ada waw sukun maka waw sukun itu adalah huruf tambahan. Itu cara senang tuan-puan. Ya, cara senang. Okey. Kalau dia waw adalah huruf tambahannya, huruf asli dia adalah huruf qaf, huruf ra, huruf na. Ni dia. Corona. Boleh tuan-puan tengok corona. Apa sebenarnya makna corona ini? Apakah virus kah? Okey, kita tengok. Qaf, ra dan nun. Mana dia? Qaf, ra dan nun. Boleh tuan-puan buka muka surat 168 ya. Ini dia. Huruf qaf, ra dan nun. Nampak tuan-puan ya ni? Ni. Qaf, ra dan nun. Ni dia. Ada kata-kata qarnun jamaknya qurunun. Tu dia. Umat, generasi. Boleh tuan-puan tengok ini ya. Qarnun jamaknya qurunun. Ini yang kita cari nih. Minal qurun. Daripada qurun. Maknanya apa? Umat atau generasi. Umat. Kenapa ada umat-umat Ustaz? Karena qurun ini jamak, bentuk jamak, bukan bentuk satu. Dia bentuk jamak, bentuk plural. Okey, sekarang kita terjemahkan, kita pahami ayatnya. Alam, tidakkah yarau kam ahlakna qablahum? Apakah kamu semua tidak melihat atau tidak mengetahui? Kam ahlakna, berapa berapa yang kami telah binasakan? Berapa yang telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka? Minal qurun, daripada umat-umat terdahulu. Boleh tuan-puan ya? Itu dia. Inilah makna ayat yang selalu kita baca ni. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Nanti ayatnya setelah ni ada sambungannya. Tapi yang saya pada pagi hari ini sampai sini dulu. Alam yarau kam ahlakna, tidakkah kamu semua melihat betapa berapa yang telah kami binasakan sebelum mereka, qablahum, sebelum mereka, minal qurun, daripada umat-umat terdahulu. Boleh tuan-puan tengok nanti di terjemahan, tak akan jauh maknanya daripada apa yang telah kita senaraikan pada pagi yang berbahagia. Mungkin tuan-puan itu dari saya. Terima kasih yang telah mengikuti live kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya harapkan tuan-puan yang ikut dari awal tadi, yang ikut kata dasar, senarai kata-kata dasar dalam kamus, hafaz apa yang boleh menghafaz apa yang kita telah bincangkan pada pagi hari ini. Karena tak banyak, ada 3 saja. Ini praktis kita dalam surah Yasin. Ini kita praktis mencari kata dasar. Apa yang telah tuan-puan belajar daripada Ustaz Agung mengenai kaedah-kaedah terpilih. Ini praktis dia. Di sini kita praktis pada surah Yasin. Baik tuan-puan, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairal jazak diucapkan kepada Ustaz Anggah kita, memberi pencerahan yang padat lah. Dan Ustaz Anggah esok adalah yang terakhir je lah untuk sesi bersama dengan kita. Hari ni ke pagi esok? Hari ni bukan esok. Hari ni dia terakhir kerana dia akan dipanggil safar nihai, pulang selama-lamanya ke negara asal dan tidak datang lagi lah. Dan dia akan melangsungkan perkahwinan di sana. Kita doakan yang terbaik lah untuk Ustaz Anggah. Dipanggil dalam bahasa Arab safar nihai. Nihai maknanya safar yang berakhir, yang akhir. Maknanya tak datang lagi ke Malaysia. Tapi dia akan ziarah lah. Dia akan datang ziarah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Anggah kita. Ustaz berada pada huruf nun. Habis huruf. Kemudian kita berbaki berapa huruf lagi? Wow, 3. Waw, ha dan ya. Okey, esok akan diambil alih oleh ustaz lain. Kerana beliau akan bermusafir. Kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Anggah kita.
Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada topik latihan kaedah terpilih yang menggunakan kitab merah. Sebelum daripada itu, kita minta kepada sahabat-sahabat ilmu kita mengenai Al-Quran pada pagi ini, kita nak seantero dunia, seantero alam, mereka mengambil istifadah benefit daripada perbincangan diskusi kita pada pagi yang mulia ini. Kita tekan butang share supaya ramai rakan-rakan, friend daripada Facebook kita mendapat manfaat, sambil-sambil berehat, naik kereta, boleh mendengar apa yang kita bicarakan pada pagi yang mulia ini. Tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada bahagian yang berikutnya, latihan kaedah terpilih. Dipersilakan Ustaz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah kita akan sambungkan lagi tajuk kita pada hari ini, iaitu latihan kamus kata dasar. Kita sekarang sudah sampai pada latihan 1.5, iaitu kata dasar kaf, ta dan ba. Muka surat 21. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita dah habiskan yang sebelum ni, iaitu fa, sin dan dal. Sekarang kaf, ta dan ba. Jadi kita diarahkan untuk mencari perkataan yang mempunyai kata dasar kaf, ta dan ba. Jadi dalam ni ada 4 ayat. Ini ayat surah Al-Baqarah yang mana kita kena mencari mana perkataan ni kaf, ta dan ba. Yang pertama, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu. Zalika ni adalah kata tunjuk, nama dia. Zalika, kata tunjuk. Kata tunjuk ni kita dah belajar pada kaedah terpilih 19. Jadi kata tunjuk ni termasuk kepada perkataan yang tak mempunyai kata dasar. Dia macam zalika, hadhihi, hadha, tilka. Selalu kita pernah dengar kata perkataan tilka. Tilka ummatun qad khalat. Kaifa zat? Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum kasabtum. Surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Jadi tilka tu pun juga termasuk kepada kata tunjuk dan dia tak punya kata dasar. Jadi zalika ni bukanlah tak punya kata dasar. Maknanya tak akanlah dia mempunyai kata dasar kaf, ta dan ba. Al-kitabu itu dia punya kata dasar. Al-kitabu punya kata dasar. Zalikal kitabu, itu al-kitab. Kitab ni kita pun dah pernah bincang. Kitab ini alif lam ni kita padam. Tinggal sekarang kaf, ta dan ba. Jadi yang alif ni tuan-tuan dan puan-puan, ini hanya huruf tambahan. Kalau tuan-tuan pun ragu ni bukanlah huruf tambahan, ini termasuk kata dasar, kita tulis ini. Jadi dia 4 dia. Sebab kat 4 maknanya kena buang satu. Jadi kalau terjumpa macam ni, kita buang satu. Jadi kalau jumpa macam ni, kaf, ta, alif dan ba, kita cari. Kalau alif dan ba tu
Sini kalau dalam kamus kata dasar tak akan terjumpa. Kaf, ta, alif tak akan jumpa. Ataupun kaf, ta dan ba tak akan jumpa. Yang ada hanya kaf, ta dan ba. Alif ni hanyalah kata tambahan atau huruf imbuhan. Huruf imbuhan. Jadi dia wazan dia sebenarnya fi'al. Huruf sebenarnya wazan dia, corak dia adalah fi'al, kitab. Okey. Jadi al-kitabu ini mempunyai kata dasar kaf, ta dan ba. Oleh sebab tu, maka yang dalam ayat yang ini, yang perkataan yang mempunyai kata dasar kaf, ta dan ba adalah al-kitabu. Al-kitabu kalau kita cari di kamus kata dasar, makna dia adalah kitab. Kitab, buku. Okey. Itulah kitab. La raiba fihi. La ni, tuan-tuan dan puan, la tu adalah kata untuk menafikan. Dia ada dua jenis la. Ada banyak jenis la. Ada la yang menafikan, ada la yang menahikan atau melarang. Makna dia melarang. La taqtulu. Janganlah kamu pukul, janganlah kamu bunuh. La sana tu melarang. Kalau di sini ni la raiba fiha. La sana tu makna menafikan, tiada. Raiba. Raiba ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam kamus kata dasar. Kita cari dalam kamus kata dasar raiba. Kita tulis dulu perkataan dia adalah raiba. Ada berapa huruf ini? Ada 3 huruf. Berkemungkinan inilah kata dasar dia. Ra, ya dan ba. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan menjumpai di sini ni ada huruf illah. Huruf illah ni membuat kita tersasar. Boleh jadi bukan yang ya tu sebagai kata dasar dia. Boleh jadi yang ya ni sebenarnya adalah waw ataupun alif. Tapi alif tak pernah. Alif tak pernah jadi kata dasar. Yang hanya kata dasar tu antara waw dengan ya. Jadi ya tu dia terkadang dia hanyalah tipuan saja. Sebenarnya di sana tu waw, bukan ya. Kita cari dulu. Kita cari ra, ya dan ba. Kalau terjumpa maknanya itulah kata dasar dia. Tapi kalau tak jumpa maknanya ra, waw dan ba. Cari. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh cari itu pada muka surat 115. Ni ra, ya dan ba. Ada sini kata dasar dia. Kita tengok di bawah dia ada ke tak raibun. Ada ni. La raiba, raibun atau ribatun makna dia keraguan. Jadi macam tu. Jadi Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab la raiba fihi. Tak ada keraguan. Fihi ni makna fi itu dalam. Itunya di dalamnya. Itulah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan kita dah belajar juga tuan-tuan. Dah pernah kita belajar sedikit hudan. Berapa kata dasar? Berapa huruf sini? Ada ha, dal dan ya. Ini boleh sekali jadi kata dasar. Itulah kata dasar dia. Boleh kita jadikan, kita agak-agakkan sebagai kata dasar. Dia punya ada ha, dal dan ya. 3 huruf kan? Kita pastikan dulu. Kita tengok dalam kamus kata dasar. Dan kita menjumpai di sini huruf ilat. Huruf ilat dia boleh jadi ya ataupun waw. Boleh jadi antara dua tu. Kita cari ha, dal dan ya. Kita cari tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Cari pada bab ha. Cari yang di ha. Ha, da dan ya.
Maka kita akan terjumpa pada muka surat 205. Di sana tu ada sini. Ni dia. Ni ha dan yal dan ya. Kita cari bawah ada ke tak hudan. Ada ni petunjuk. Maknanya betul yang kita jadikan sebagai kata dasar. Berarti kata dasar dia ha dan da dan dal dan ya. Berarti petunjuk. Lil muttaqin. Muttaqin ni maknanya orang-orang yang bertakwa. Jadi makna ayat yang pertama adalah zalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan. Okey. Yang kedua, ayat yang kedua adalah masih surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Okey, kita kena cari lagi ni mana yang ada kata dasar dia. Fawailun. Fa sana tu ini fawailun, maka berarti ini adalah kita tak payah dulu mencari kata dasar dia. Kita mencari perkataan yang punya kata dasar. Kalau fa ni ini hanyalah huruf. Okey. Wailun. Ni kita cari kata dasar dia. Wailun. Ni berapa huruf tuan-tuan dan puan-puan? Ada 3 huruf kan? Wailun. Maknanya antara inilah kata dasar dia. Wa, ya dan lam. Kita cuba cari, tapi sini ada huruf illah. Boleh jadi kita tersasar dalam mencarinya. Kita cari. Semoga saja jumpa. Okey. Kita cari wa, ya. Ini kan kata dasar, ini kan huruf dia waw, ya dan lam. Kita cari waw, ya dan lam. Maka kita akan terjumpa pada muka surat 204. Sini ada waw, ya dan lam. Wailun. Tak nampak? Tolong Ustaz. Nampak sini waw, ya dan lam. Wailun. Makna dia kecelakaan. Kecelakaan. Maka fawailul lilladzi. Jadi maka kecelakaanlah lilladzi bagi alladzina yang yaktubunal kitaba. Yaktubunal al-kitaba. Yang ini kita dah jumpa tadi tuan-tuan dan puan-puan. Al-kitaba ni sama dengan zalikal kitabu. Yang tadi tu al-kitabu dengan al-kitabu sama. Baris akhir tu tak menentukan kata dasar. Dia tak merubah kata dasar dia. Kalau sini al-kitaba maknanya kata dasar dia yang lain tak. Itu tu sesuai dengan kaedah terpilih yang ada kita pelajari. Ini berkenaan dengan i'rab. I'rab tu macam mana perubahan baris akhir perkataan. Sebab baris akhir perkataan dalam bahasa Arab ni dia boleh berubah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini sama dia macam tadi. Kata dasar dia adalah kaf, ta dan ba. Cuma sekarang kita nak fokus pada yang ni, yaktubuna. Yaktubuna ni macam sebelum ni ada waw nun. Waw nun ni kita padam. Ini hanya Tuhan yang menandakan ramai. Ni pun juga yang ya ni adalah ni kita padam je lah. Ini kata tanda fi'il mudhari', tanda fi'il mudhari'. Tanda daripada fi'il mudhari'. Tinggal sekarang ni apa? Tuan-tuan dan perempuan, tinggal kaf, ta dan ba. Inilah dia kata dasar dia. Kata dasar dia. Kita pastikan lagi, kita cari ada ke tak?
Kita cari di kaf, ta dan ba. Okey. Kita cari dulu. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Pada muka surat 174. Kataba yaktubu. Sini yaktubu saja. Makna dia menulis atau mewajibkan. Yaktubu. Tapi kalau pakai waw nun macam mana jadi dia? Jadi dia ramai. Mereka menulis. Atau mereka mewajibkan. Jadi mereka menulis. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab. Menulis kitab ni maksudnya menulis yang serupa dengan Al-Quran untuk menandingi Al-Quran. Bi aidihim. Bi sana tu maknanya dengan ID. ID ni pun rasa saya dah pernah kita bahas. ID. Ini dalam bentuk jamak. Jamak tu. Itu tu ada kita bahas. Jadi ini makna dia tangan. Dengan tangan-tangan mereka. Thumma yaqulun. Kemudian. Thumma tu kemudian. Itu tu dalam. Itu tu adalah. Nama dia. Harful ataf. Untuk menghubungkan dua perkataan. Atau boleh juga kadang menghubungkan dua ayat. Macam yang dijelaskan Ustaz Farid. Itu tentang waw. Waw ataf saja semalam Ustaz. Wawul ataf. Ini sama. Masih satu family dia dengan wawul ataf. Menghubungkan, kata penghubung. Bukan juga kata penghubung. Ataf ni macam menghubungkan dua perkataan atau menghubungkan dua ayat. Bukan seperti yang. Yang tu berbeza pula dia. Kalau yang ni macam conjunction ke dalam bahasa Inggeris. Seingat saya. Okay. Apa? Kalau itu yang which, what, kan. Tapi kalau yang ini dan, kemudian, itu dia. Kalau dalam bahasa Inggeris mungkin particular. Macam tu lah ya. Tak tahulah saya. Nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh share di sini, di komen. Kalau ada yang tahu dalam bahasa Inggeris ni macam mana. Thumma yaquluna. Yaquluna pun ni pernah kita bahas berapa kali. Yaquluna. Yang waw nun kita hilangkan. Waw nun tu penanda ramai. Tinggal sekarang yaqulu. Yang ni adalah tanda fi'il mudhari. Tinggal sekarang apa? Qaf, waw dan lam. Ada lagi huruf illah. Itu masalah dia. Tapi kita dah pernah kita bahas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini qaf, waw dan lam ni ada, kita dah pernah cari kata dasar dia. Kita cari. Tapi tak apa, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru ikut serta. Kita cari lagi sekali lagi. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan pada muka surat 173. Qaf, waw dan lam. Qala yaqulu. Makna dia berkata. Yaqulu. Betul lah maknanya yang kita tulis tu. Kata dasar dia adalah qaf, waw dan lam. Sana yaqulun Ustaz. Yang waw dengan nun tu hanya imbuhan yang menandakan ramai. Okey. Ramai. Jadi mereka berkata. Mereka berkata. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Maka celakalah bagi mereka yang menulis kitab atau tandingan bagi Al-Quran dengan tangan mereka. Thumma yaqulun. Kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Hadza tu adalah kata tunjuk. Sama macam zalika tadi. Tapi samalah. Hadza tu tak punya kata dasar. Hadza min indillah. Hadza tak payah pakai, tak ada kata dasar. Hadza sama macam zalika. Hadza maknanya ini. Hadza min indillah. Ini min tu huruf jar. Kita pernah belajar tuan-tuan dan puan-puan, min maknanya adalah dari atau daripada. Kita ada belajar tu pada kaedah terpilih 19. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk kembali. Hadza min indillah. Ini nampak tak? Ini dari sisi Allah. Ini daripada Allah maksudnya, dari sisi Allah. Jadi mereka tulis kitab
Satu kitab mereka cakap ini adalah firman Allah. Ini adalah daripada Allah mereka tulis. Jadi yang sebenarnya mereka lakukan adalah tipu, hanya tipuan saja. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Li di sini ni, li yang di sini ni itu adalah yang menjadikan fi'il mudhari' nasab. Kita dah belajar ni. Li. Li. Jadi kalau li sana tu huruf yang menjadikan fi'il mudhari' mansub. Kita dah belajar pada asas i'rab. Kaedah terpilih 17 seingat saya. Boleh tuan-tuan rujuk kembali. Liyashtaru. Jadi yashtaru saja kita tu yang kita bahas dulu. Yashtaru. Yashtaru. Li dia tu tak ayah? Okey. Yashtaru. Sekarang yang waw alif ni hanya tanda ramai. Yang ya ni tanda fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari'. Sekarang ada sya, ta dan ra. Sya, ta dan ra. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Yashtaru ni sebenarnya dalam ni ada huruf illah yang kita boleh tersasar. Terkadang ada huruf illah tu yang nampak, ada yang tak nampak. Kita dah belajar pada kaedah terpilih kedua. Huruf illah tu karakteristik dia, terkadang dia menyamar. Sebenarnya tu dia adalah ya, tapi dia nampakkan diri dia tu waw. Yang sebenar dia tu dia ada, tapi dia tak nampak, tak tertulis di sana. Macam yashtaru ni. Sebenarnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, yashtaru ni dari perkataan ishtara, yashtari. Sini ishtara, sebenarnya perkataannya adalah ishtara, yashtari. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan ada waw, ditambahkan dengan waw, maka yang ya ni tak mungkin kita baca liyashtariu. Tak mungkin. Jadi kita padam yang ya ni dihilangkan. Liyashtariu. Maka yang sebabkan selepas dia ni ada waw sukun, yang ini diletak ke atas. Jadi yashtaru. Ini ada pelajaran dia di ilmu saraf. Ini pada bab i'lal. Daripada bab i'lal. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi asal dia adalah ishtara. Ishtara yashtari. Ishtara ni, dari ishtara ni dia mempunyai wazan adalah ifta'ala. Ifta'ala. Baru kita terjumpa cari yang sejajar dengan fa'in lam, iaitu shin, ra dan ya. Ini kata dasar dia. Ada huruf illah, boleh jadi tu wa, boleh jadi tu ya. Tapi boleh kita cari, kita pastikan. Okey. Kita cari sya, ra dan ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Okey. Syara dan ya. Ini ada pada muka surat 129. Syara dan ya. Ada ishtara. Ni ishtara ni. Mana dia tukar atau beli. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Tukar atau beli. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Thamanan ni thaman. Thaman kalau bahasa thamanan tu dengan harga. Qalil tu sedikit. Dengan harga yang sedikit. Jadi mereka ni, celakalah bagi mereka orang-orang yang menulis satu kitab dan lalu mereka tu mengatakan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, liyashtaru, untuk menukarkan dengan bihi, menukarkan kitab tu dengan saman, dengan harga yang sedikit. Maksud dia berlaku jual beli. Maksudnya dia kitab itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dia. Tapi keuntungan dunia ni sangatlah sedikit dibandingkan dengan harga kitab, dengan harga kebohongan, dengan akibat yang akan dia dapat.
Jadi maksudnya dia menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya keuntungan dia dapat tu bukanlah harga yang begitu tinggi, hanyalah harga yang sedikit, sebabkan keuntungan akhirat lebih besar daripada keuntungan dunia. Sebabkan yang dia dapat hanya keuntungan dunia sahaja. Okey. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Lahum tu bagi mereka. Mimma katabat, dari apa saja. Mimma. Jadi kalau ada terjumpa mimma macam ni tuan-tuan dan puan-puan, mimma ini asal dia adalah min dengan ma. Disambungkan di mimma. Dari apa saja. Katabat. Katabat ni termasuk juga. Katabat ni kan yang kita jumpa tadi. Kataba yaktubu. Kataba tu makna dia menulis atau yang mewajibkan. Atau yang menulis lah. Mimma katabat aidihim. Dari apa saja. Katabat menulis. Apa yang menulis atau siapa? Aidihim, tangan mereka. Dari apa saja yang tangan mereka tulis. Jadi fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Mimma, disebabkan atau daripada. Jadi min tu boleh juga makna disebabkan. Disebabkan katabat aidihim, disebabkan apa-apa katabat aidihim, apa-apa yang tangan mereka tulis. Wa wailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Mimma, sebabkan apa-apa saja yaksibun. Kita cari yaksibun. Yaksibun. Kita padam yang waw nun. Kita padam yang ya ni. Sekarang tinggal apa? Kaf, sin dan ba. Kaf, sin dan ba. Kita cari kata dasar dia. Kaf, sin dan ba. Okey. Maka kita akan terjumpa pada muka surat 175. Ni tuan-tuan dan puan-puan. 175. Kaf, sin dan ba. Kasaba yaksibu. Yaksibuna. Kalau waw dengan nun tu makna dia semakin ramai. Kalau yaksibu ni saja tak ramai. Peroleh atau usahakan. Okey. Jadi mimma yaksibun. Sebabkan apa-apa saja yang mereka usahakan, apa-apa saja yang mereka kerjakan, apa-apa saja yang mereka perbuat. Jadi ayat ni makna dia secara keseluruhan, maka celakalah bagi mereka yang menulis satu kitab lalu mengatakan bahawasanya kitab tu daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalilan, untuk mendapatkan keuntungan yang kecil. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Mimma katabat aydihim, daripada apa-apa saja yang tangan mereka tulis tu. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka juga bagi mereka mimma yaksibun, daripada yang apa mereka perbuat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, satu ayat terakhir sebelum kita tutup. Okey, ini ayat ni yang selalu kita dengar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita dah selalu dengar lah. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ni pun mempunyai kata dasar ka, ta dan ba. Kataba. Kalau sini dia buat jadi kutiba. Tiba. Ini pasif. Pasif. Bukan aktif, pasif. Tadi makna dia menulis atau mewajibkan. Sekarang kutiba ditulis atau diwajibkan. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan. Sebabkan dia fi'il madi kan, past tense. Jadi telah diwajibkan. Alaikum, ke atas kalian, asyam, iaitu puasa. Kama kutiba, sebagaimana. Kama ni maknanya sebagaimana. Ka tu macam atau bagaikan. Ma tu apa, macam apa, atau sebagaimana, bahasa yang bagus dia. Sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, ditetapkan atau diwajibkan ke atas yang nampak tak? Yang min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum takun, semoga saja agar kamu semua bertakwa. Tatakuna tu makna dia bertakwa. Jadi tatakun. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itulah pembahasan kita. Ini sama juga dengan harfiah.
Cuma kita lebih fokus kepada kata dasar. Jadi kita ni mencari kata dasar untuk menemukan makna. Jadi sekali kita juga mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab. Tapi fokusnya tetap pada kata dasar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita belajar kitab ni, hendaknya lah kita juga mempunyai kitab ni. Sebab kamus kata dasar ada dalam kitab ni, yang buku hijau ni. Dan latihan yang senang dan seronok dan mudah kita yang kita buat adalah pada kitab ni. Sini lengkap latihan dia. Jadi kita insya-Allah tak rugi pun kalau kita membeli 2 kitab ni, yang mana boleh membantu kita memahami bahasa Arab, ataupun setidaknya dengan usaha kita tersebut kita boleh mendapatkan pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebabkan kita berusaha untuk mempelajari bahasa agama kita sendiri. Itu saja lebih dahulu pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami apa yang saya sampaikan, dan saya pun minta maaf atas segala kekurangan saya. Saya tutup dengan wallahu a'lam. Saya kembalikan, saya serahkan kepada Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah kita ucap kepada Ustaz Agong. Banyak beri latih tubi kepada kita untuk lebih mantap lagi dalam penulisan, dalam pemahaman. Okey. Sekarang alhamdulillah kita lihat perbincangan kita sambung minggu lepas mengenai huruf ataf. Yang terakhir ni insya-Allah mengenai huruf ataf dalam Quran. Okey. Kita lihat yang pertama yang kita nak bincang ni, yang pertama dalam surat kisah Nabi Lut. Itu yang kita perlu tahu. Kisah Lut. Kita nak bincang sekarang ni dalam huruf ataf bab yang terakhir. Dalam bab huruf ataf yang terakhir, iaitu kisah kaum Nabi Lut. Okey. Yang pertama disebut dalam suratul A'raf. Tuan-tuan buka di suratul A'raf. Juzuk berapa? Juzuk yang ke-8. 9 lai plus 1 page ayat belah bawah sekali. Dan juga sambung dengan muka yang terakhir sekali, juzuk yang ke-8. Okey. Kemudian suratul Namli juzuk yang ke-19. Ini juga page yang terakhir sekali, juzuk 19, 10 lai. Page yang terakhir juzuk 19, kemudian masuk juzuk 20, sambung daripada kisah kaum Lut. Juzuk 20, page yang pertama. Okey. Sekarang ini kita tengok dalam suratul Namli dan juga suratul A'raf. Kita dah bagi tahu ini juzuk yang ke-8, 9 lai satu muka bawah sekali. Suratul Namli adalah juzuk yang ke-19, page yang terakhir, 10 lai bawah sekali. Dua-dua ni membicarakan kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kita tengok tuan-tuan yang ada Quran, lihat terjemahan, lihat ayat suratul A'raf. Apa dia ayat dia? Ayat dia berbunyi innakum walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Okey. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Lepas daripada itu apa dia? Wa ma kana jawab qaumihi. Jadi wa ma kana jawab qaumihi. Dia gunakan waw. Dalam suratul Namli, tuan-tuan rujuk apa dia? Innakum latatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Okey.
A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Lepas tu letakkan apa? Fama kana jawab qaumihi. Dia letakkan waw, dia letakkan fa. Nampak perbezaan? Okey, di mana tu? Kisah yang sama dalam surah Lut. Yang pertama diletakkan waw, yang kedua diletakkan fa. Apa perbezaan dia? Kita baca lagi. Ayat seterusnya. Wa ma kana jawab qaumihi illa ala lutin min qaryatikum. Okey. Ini dalam surah An-Naml, silap. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Okey. Dalam surah An-Naml, fama kana jawab qaumihi illa an qalu ala lutim min qaryatikum. Apa perbezaannya? Di sini disebutkan akhrijuhum, gunakan dhamir. Di sini letak ala lut. Nampak diletakkan apa? Ala lut. Nampak? Ni letakkan dhamir. Ini nak bagi tahu celaan kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut ini dalam surah An-Naml adalah lebih aqbah. Lebih asna', lebih teruk, lebih dahsyat, lebih hebat. Cacian, kejian yang dilontarkan kepada kaum Nabi Lut dalam surah An-Naml lebih teruk berbanding dengan surah Al-A'raf. Sebab apa? Yang pertama, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diletakkan waw. Sebab apa dalam diletakkan waw? Waw ni makna mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i ni yang kita bincang dulu. Kemungkinan dia boleh awal, kemungkinan dia boleh belakang. Dia bukan tertib. Dia bebas. Parti bebas. Depan boleh, belakang boleh. Tengah-tengah boleh, serentak boleh, semua boleh. Tapi dalam surah An-Naml dia digunakan fa. Fa ni makna tertib ma'a at-ta'qib. Okey? Apa makna ta'qib? Makna sejurus selepas. Selepas mana Allah Ta'ala kata innakum qaumun tajhalun, fama kana jawab, mereka lantas menjawab, makna terus jawab. Nak bagi tahu mereka betul-betul marah dalam surah An-Naml, terus menggunakan fa. Itu kita kena function huruf ataf. Sebab apa letakkan waw, letakkan fa? Sebab fa dalam kejian terhadap kaum Lut lebih dahsyat, diletakkan fa. Makna bila letakkan fa, fama kana jawab qaumihi, mereka terus menjawab. Mereka kata apa? Ala lutim min qaryatikum illa an qalu akhriju. Okey, di sini ada apa? Akhriju ala lutim min qaryatikum. Disebutkan nama ala Lut, keluarga Nabi Lut. Sebab apa? Betul-betul marah. Orang yang betul-betul marah disebut nama, dia tak sebut dhamir. Kata ganti nama ni hum. Sini akhrijuhum, sini ala Lut. Orang yang betul-betul marah dia akan sebut nama. Keluar, bukan keluarkan dia, keluarkan nama si fulan daripada sini. Makna mereka betul-betul marah. Nampak dalam surah An-Naml dia lebih keras. Arahan ataupun celaan tu lebih keras berbanding dengan surah Al-A'raf. Okey. Tuan-tuan yang mengikuti kita pada pagi ini, dalam kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut ini juga, kalau kita lihat, ini mengenai huruf ataf. Kita lihat dua ayat sebelum tu. Kita baca sekali lagi. Innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum walutan idh qala liqaumihi ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Okey.
Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijal. 9 line plus 1 page yang tuan cari bawah sekali. Innakum. Di sini innakum. Tapi bila dalam suratul Namli dia letakkan apa? Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Ainnakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bila dalam suratul Namli, tuan-tuan perhatikan ada penambahan di sini hamzah istifham. Di sini tak ada hamzah istifham, di sini cukup dengan huruf taukid. Taukid satu. Di sini taukid pun ada, huruf istifham pun ada. Bila ada penambahan huruf istifham, makna Allah Ta'ala lebih mengkeji, lebih ingkar terhadap perbuatan yang mereka buat. Nampak? Adakah sesungguhnya kamu mendatangi lelaki-lelaki dengan syahwat? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Tidak perempuan-perempuan. Jadi ini menunjukkan lebih Allah Ta'ala keji dan jelek perbuatan mereka berbanding dengan innakum. Yang kedua, ayat di akhir ini, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Nampak? Kemudian ayat di sini letak apa? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Okey. Apa perbezaan antara musrif, musrifun dan juga musrif? Apa perbezaan antara musrif dan juga tajhalun? Perkataan musrif, israf, asrafa yusrifu israfan wa musrafan, fahuwa musrifun wa dhaka musrafun. Musrif ini lebih ahwan, lebih ringan berbanding dengan jahil, tajhalun. Kita kata musrif ni mana lebih-lebih lah, melampau. Kalau kita kata kamu ni melampau sangat, itu agak ringan sikit. Kalau kata kamu ni jahil betul, ini lagi berat ni. Perkataan ni amat berat. Kalau kita lontarkan kepada seseorang, kita kata jahil ni bodoh lah, kamu ni bodoh sangat ke? Sampai buat perkara begini. Kalau ini sini kamu dah melampau ni, mana yang lebih berat? Tajhalun, jahil. Sebab ini lebih ringan. Kamu dah melampau ni, dah lebih ni. Ini kamu ni betul-betul jahil ni, sampai betul-betul bodoh. Jadi ini lebih keras. Jadi penggunaan dalam suratul Namli, Allah Ta'ala beri teguran itu lebih keras berbanding dengan dalam suratul A'raf. Okey. Sekarang ini ada satu persoalan. Adakah bila ada dua cerita dalam suratul A'raf, suratul Namli, adakah cerita yang berbeza? Tanaqud, ada kontradiksi. Kontradiksi antara dua cerita. Adakah cerita yang berlainan ataupun kisah yang sama? Dia tak ada kontradiksi dalam Quran. Cuma kita tak faham je. Bila berulang-ulang ayat dalam Quran, itu memberi maksud ini nak menceritakan kepada zaman yang berbeza-beza. Untuk menceritakan kepada mukhatab, orang yang dituju ke ayat itu berbeza-beza orang dia. Itu yang pertama. Kemudian dengan uslub yang pelbagai, kita nak indahkan bahasa yang digunakan dengan pelbagai struktur ayat. Okey. Jadi sebab itu digunakan sebahagian sirah, sebahagian bentuk kita panggil design ayat lebih dahsyat, lebih mubalaghah berbanding sebahagian ayat yang lain. Itu biasalah dalam uslub, dalam struktur ayat. Kemudian kita lihat juga bila mana berulang-ulang cerita, nasihat ini berulang-ulang. Kaum Nabi Lut ni perangai dia teruk ni, macam ni kaum Nabi Lut ni. Jadi bila berulang, idza takarrarat al-qissah, bila mana berulang-ulang cerita, maknanya menunjukkan sebagai mubalaghah dalam beri nasihat. Allah Ta'ala nak lebih berhati-hatilah benda ni, wahai manusia, perkara keji ni.
Okey. Kemudian kita lihat seterusnya. Ini huruf ataf yang kita bincang tadi dua ni. Kemudian tak ada apa lah. Itu yang kita nak sentuh. Cuma tuan-tuan kena pastikan setiap penggunaan fa kadang-kadang tak boleh masuk dengan waw. Tapi penggunaan waw memang boleh masuk dengan semua. Boleh Sebab apa tau? Fa ni kita bagi tahu dia untuk tartib wa ta'qib. Tartib mana apa berlaku ini, kemudian yang ni, kemudian yang ni. Kemudian berlaku tu secara sejurus selepas. Tetapi waw dia tak, dia ke depan boleh, ke belakang boleh, tengah-tengah boleh, kemudian berlaku serentak pun boleh. Jadi waw ni lebih umum. Tuan-tuan boleh faham Okey. Itu berakhirlah kita perbincangan mengenai dengan huruf ataf. Saya rasa dah cukup itu berakhirnya huruf ataf pada hari ini. Okey. Kita akan masuk yang seterusnya hari ini insya-Allah mengenai dengan perbezaan lagi ayat Al-Quranul Karim. Perbezaan yang halus, kalau orang yang baca mungkin dia tak tahu. Kalau orang yang hafal Al-Quran, dia akan ingat ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat yang sama je, tapi dia tak terfikir nak tadabbur benda tu. Sekarang kita lihat dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-7, suratul Baqarah ayat ke-95. Surah apa? Al-Jumu'ah. Ayat ke berapa? 7. Surah Al-Baqarah ayat ke berapa tu? Ayat ke-95. Okey. Juzuk suratul Jumu'ah, juzuk 28. Jumu'ah. Ain, tak ada ain tambahkan ain di sini. Jumu'ah. Okey. Suratul Jumu'ah ayat ke-7 juzuk 28. 6 lai lah. 6 lai. Juzuk 28 6 lai, tuan-tuan buka. Suratul Baqarah ayat 95 iaitu berapa lai 7 lai. Ayat atas sekali 7 lai 7 lai. Okey. Sekarang kita lihat dalam suratul Jumu'ah disebutkan ayat apa tu? Disebutkan ayat walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Suratul Baqarah wala yatamannawnahu. Okey, di sini walan yatamannawhu. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Okey, wala yatamannawnahu abadan bima boleh nampak? Cuba buka Quran, betul tak? Tujuh. Okey. Ustaz mungkin tutup ada jaidan yura jamil fa illa la Hada fi mana? Tayyib. Ghairu jamil. Okey. Al-Jumu'ah. Perbincangan kita di sini sebab apa diletakkan lan dalam surah Jumu'ah. Di sini diletakkan la. Yang pertama, seperti mana kita sedia maklum, kita kena rujuk kepada siyaqul ayah, ayat sebelum. Dalam ayat ini, dalam suratul Baqarah ni ayat 95, sebab apa digunakan la? Apa ayat sebelum dia? Qul. Tuan-tuan buka ayat sebelum dia, buka Quran. Qul in kanat lakumud darul akhirah
khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Okey? Boleh? Kemudian sekarang ini kita lihat pula di sini. Apa dia? Diletakkan apa? Ayat sebelum dia. Qul ya ayyuhalladzina hadu. In za'amtum awliya'u lillah fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Boleh? Okey. Ayat ni terbalik Kalau tuan-tuan perhatikan tuan-tuan salah ni. Kita terbalik susunan. Terbalik susunan. Sepatutnya bagaimana yang betulnya? Yang betulnya dalam suratul Jumu'ah. Bagaimana suratul Jumu'ah yang betul? Yang betulnya suratul Jumu'ah adalah wala yatamannawnahu nauhu. Okey? Buka Quran tengok. Yang kedua adalah walan. Yatamannawhu. 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 Ni wala yatamannawnahu. Yatamannawnahu. Betul Dia beza yatamannawnahu, di sini nawnahu, di sini hu. Okey. Sekarang kita lihat apakah perbezaan yang kita nak bincang ni di mana? Kita nak bincang sekarang ni perbezaan dia hanyalah di la. Okey, la kita highlightkan la dan juga lan. La dan juga lan. Itu perbincangan kita. Sebab apa letakkan la? Sebab apa letakkan lan? Lan ini tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah, qul in kanat lakum, ayat sebelum dia, ayat 94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Okey. Tuan-tuan nampak tak? Ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah ni benda dah lalu ke benda akan datang? Benda akan datang. Lan dia tak boleh terima benda yang telah lalu. Lan kena masuk benda yang akan datang, istiqbal. Jadi akhirat ni, negara akhirat, benda yang akan datang. Jadi diletakkan lan, sesuailah dengan ni. Okey? Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya negara akhirat itu milik kamu, khalisatan min dunin nas, suci untuk kamu, tak boleh berkongsi dengan orang lain. Pasti kamu bercita-cita nak mati. Sekiranya kamu benar daripada dakwaan kamu. Ayat atas ni, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, sekiranya kamu mendakwa, awliya ulillah, kamu ni wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, min dunin nas, bukan manusia yang lain. Kami saja wali-wali Allah. Manusia yang lain tak hina. Mereka tu kasta bawahan. Orang Yahudi kata, mereka orang yang kekasih Allah, dekat dengan Allah. Fatamannawhu in za'amtum awliya ulillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Mereka, kalau mereka benar pada dakwaan mereka, mereka pasti bercita-cita nak mati. Tapi malangnya ayat selepas dia cerita, mereka tak bercita-cita pun nak mati. Nampak Sekarang ni dia letakkan apa? In za'amtum annakum awliya ulillah. Okey? Mereka ni kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah ni umum. Kekasih, dia tak ada zaman khusus, umum. Kekasih sekarang akan datang, yang telah lalu. Jadi bila umum, dia letakkan la. La ni sesuai untuk umum.
untuk benda yang mutlak, umum. Benda yang am, umum. Okey? Itu perbezaan dia. Tuan-tuan nampak setakat ni? Jadi maksudnya bila sebut tentang ad-darul akhirah, dia khusus kepada zaman yang akan datang, istiqbal. Ini tak khusus pada zaman, dia umum. Okey. Kemudian yang terakhir pada hari ini, insya-Allah ada kesempatan masa lagi ya. Okey. Yang terakhir pada hari ini kita lihat lagi dalam suratul Maidah. Lan li ta'kidin nafi, sahih. Hadza lan li ta'kid, taukid an-nafi. Mana untuk menguatkan lagi. Kalau la yahdur, dia tak hadir. Lan yahdur, dia tak akan hadir. Tapi itu menjadi perbincangan juga, terutama dalam ulama-ulama lughah lah, seperti Imam Zamakhsyari, perbincangan yang panjang. Tak apa, kita tak masuk tu, nanti kita akan masuk pada masa-masa yang ada kelapangan. Jadi sekarang kita terus pergi pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6. 6 lai, 7 lai, 8 lai 8 lai juzuk yang ke-6. Tuan-tuan buka ayat tengah-tengah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Nampak? Kita nak highlight kat mana? Nak highlightkan di sini ya. Di mana? A'izzatin azillatin 'alal mu'minin. Tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita pada hari ini, jangan lupa tekankan butang share untuk kita share pengajian Quran kita ni, tadabbur Quran bersama sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga dapat menghayati kalamullah, ayat Quran yang begitu indah, yang bahasanya begitu telus dan tinggi. Okey, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Tuan-tuan buka dalam suratul Maidah, ayat ke berapa ya? Ayat ke-54 suratul Maidah. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, man yartadda minkum, siapa yang murtad di kalangan kamu, an dinihi, daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Taala akan bawa datang satu kaum, yuhibbuhum, yang mana Allah Taala kasih kepada mereka, wa yuhibbunahu azillah, dan mereka juga kasih kepada Allah, yang mana azillatin 'alal mu'minin, mereka berkasih sayang dengan orang beriman dan juga berkeras dengan orang kafir. Okey. Azillah ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, azillah adalah dia plural. Tuan-tuan cari dalam kamus memang tak ada lah, sebab dia kena cari singular dulu, mufrad dulu. A'izzatin juga tuan-tuan tak jumpa, cari dalam kamus kena cari singular dulu, baru dibagi plural. Okey. Sekarang ini azillah, mufrad ataupun singular dia adalah zalil. Nampak Zalilun. A'izzatun, singular dia apa? Singular adalah azizun. Okey. Sekarang ni yang peliknya dalam Quran, zalilun jamak dia azillah, selepas dia mutaaddi. Mutaaddi lepas dia huruf jar, bukan ala. Bukan ala sepatutnya. Sepatutnya apa? Lil mu'minin. Baru betul sepatutnya. Tapi diletakkan di sini alal mu'minin.
Nampak Contohnya kita kata wa huwa. Dia apa dia wa huwa zalilun lahu. Dia adalah orang yang hina kepadanya. Kepada si fulan, orang yang hina kepada si fulan. Dialah orang yang hina kepada si fulan. Diletakkan lahu kepada si fulan. Tapi Quran letak ala. Itu yang pelik. Sebenarnya tuan-tuan kena tahu. Indahnya Quran tersalah huruf jar. Ni dia panggil huruf jar. Maksudnya lain. Zalil, okey. Ala, alaihi. Zalil lahun makna zam. Zam ni makna celaan. Okey. Zalilun alaihi bermakna madah. Madah ni pujian. Nampak tak? Tuan-tuan beza Azillatin alal mu'minin. Azillah ini bermaksud menghina, tapi bukan hina merendahkan dia, bukan. Hina makna tawadhu', ta'atuf, merendah diri, tawadhu', khusyuk, tawadhu', lagi apa lagi? Tazallul. Okey. Itu dipanggil al-madah. Makna tawadhu' merendahkan diri, berkasih sayang orang beriman. Bukan makna azillatin alal mu'minin, hina orang Islam, bukan. Itu makna celaan, digunakan lam. Ni digunakan ala. Tuan-tuan nampak dalam bahasa Arab digunakan lam, maksud dia adalah untuk celaan. Digunakan ala adalah maksudnya untuk pujian. Nampak Sebab itu walaupun makna asalnya adalah lam lil mu'minin, ini yang asal penggunaan. Tapi sebenarnya itu bukan Quran nak penggunaan asal. Quran nak adalah azillatin alal mu'minin. Okey? Mana bukan nak hina tapi nak tunjuk tawadhu'. Naam. Labbaik. هناك أظن للاستعارة هذه كلمة لو كلمة على كذلك يدل على الذم مثل لا تدعوا علي بل ادعوا لي فهذا ادعوا لي هذا للمدح للمدح وللخير لام نعم هذا الاستعارة أعزة على الكافرين هذا كذب عليهم. Azal law kana fi du'a, kalaulah bersama dia ada doa, da'a yad'u, okey, da'watan. Apa maksudnya doa? Doa dalam bahasa Melayu doa. Dakwah ni makna doa, berdoa. Telah berdoa, sedang berdoa, doa. Doa ini dia ada dua. Kalau dengan lam bermakna manfaat, doa kebaikan. Kalau dengan ala bermaksud adalah doa kemudaratan. Sebab Nabi SAW pernah berdoa 1 bulan. Nabi berdoa 1 bulan, dalam riwayat Imam Muslim. Berdoa Nabi da'a ala. Mana doa kemudaratan kepada siapa? Kaum kabilah Qusay. Kabilah apa nama? Ada beberapa kabilah. Bukan Qusay, ada beberapa kabilah Zakwan, dan ada beberapa kabilah, sebab mereka telah membunuh 70 orang dalam Bi'ru Ma'unah, orang yang hafal Quran. Jadi Nabi marah sangat, Nabi da'a ala dalam hadis. Da'a ala. Tapi kalau da'a li makna untuk benda yang baik, doa benda yang baik. Jadi kalau tuan-tuan jumpa seseorang, doakan untuk saya, doakan kebaikan untuk saya. Kita kata apa? Ud'u li. Apa dia? Ud'u li. Doakan untuk aku. Mana doakan kebaikan untuk aku. Jangan tuan-tuan kata ud'uni. Ud'uni untuk Allah. Allah bolehlah doa kepada saya. Doa kepada saya. Ini untuk Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ni doa bukan untuk saya, kepada saya kamu doa. Minta kepada saya, bukan. Jadi kena betul kan? Ud'u li, bukan ud'uni. Ud'uni dia syirik lah. Suruh orang doa, minta kepada kita. Okey. Jadi di sini kita nak bagi tahu penggunaan huruf jar, satu perkara yang penting. Imam Zamakhsyari dalam kitab Kasyaf, dia menyatakan 2 perkara. Yang pertamanya nak menyatakan
azillatin 'alal mu'minin, apa dia? Iaitu nak bagi tahu mereka ni tawadhu', merendah diri, memuliakan, berkasih sayang dengan orang beriman. Itu yang pertama. Yang keduanya, azillah ala, menunjukkan tingginya martabat tabaqat mereka ke atas bersama orang-orang beriman. Mana yang pertama nak menyatakan mereka berkasih sayang, kedua martabat mereka tinggi, tabaqat mereka, maqam mereka tinggi. Nampak berbeza, bukan macam bahasa Melayu juga, hina bukan makna semua hina tu jahat. Menghinakan diri di hadapan Allah, benda baik. Makna merendahkan diri. Okey. Jadi itu semua perbahasan mengenai huruf jar. Kita akan masuk lagi esok insya-Allah dalam penggunaan yang baik digunakan ala. Banyak tau. Di atas penggunaan hidayat, penggunaan perkara yang benar digunakan ala. Perkara-perkara yang tak baik digunakan fi tughyanihim, fi raibihim, semua digunakan fi. Dalam surah Al-Baqarah ayat kelima. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala. Sebab apa digunakan ala, tak digunakan fi? Ulaika fi hudam mir rabbihim, tapi ulaika ala hudam mir rabbihim. Sebab apa ala? Esok kita akan bincangkan insya-Allah sebab apa digunakan ala. Okey. Cukup sekadar ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kefahaman kepada tuan-tuan, kepada saya juga, untuk kita luaskan perbandaraan kalam Allah, tadabbur kalam Allah. Saya minta tuan-tuan sharekan pengajian kita ini supaya mereka, orang yang tadabbur bahasa Arab, orang yang tadabbur bahasa Al-Quran, mereka lebih menghayati dan lebih memberi kesan, meninggalkan kesan yang baik dalam hati mereka. Dan yang tak dapatkan buku, kita boleh dapatkan buku seperti mana yang tertera di hadapan tuan-tuan. Nombor telefon semua dah ada, boleh dapatkan. Masih berbaki, ada beberapa buku lagi. Kita nak habiskan stok terus, ada sikit lagi. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku sesegera yang mungkin. Dan itu adalah stok yang terakhir bagi kami lah. Kemudian kami tidak ambil lah. Kita habiskan stok yang masih ada sikit. Okey, cukup sekadar tu. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Yang kurang baik, yang kasar dan yang tersilap datang dari kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan ilmu masa kepada kita supaya sama-sama kita belajar lagi dan lagi untuk meningkatkan kefahaman kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.